tepi kereta kita. Ya. Kita pun break. Ya. Kita pun bagi hong. Ping hong. Dia pun ping hong. Ya. Kita hoi. Dia pun hoi. Kita pun berhenti, potong dia, kita berhenti, dia pun berhenti, turun, sisir dengan baju. Nak ayun, tengok-tengok bakal Pak Mentua. Contoh. Ya. Bila tengok bakal Pak Mentua, apa berlaku? Apa khabar Pak Cik? Kan saya buat kan? Tadi marah, kenapa? Sebab tak tahu. Manusia jadi musuh kepada kejahilan. Baik. Soalnya, bagaimana kita sebagai pendakwah boleh menarik mereka mendekati Islam? Nabi SAW memandu kita dalam urusan ini. Ya. Nabi SAW menyebut inna hadzal din yusrun wa lam yusaddad din ahadun illa ghalab. Fasaddidu wa yassiru wa bashiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syahid man jurja. Sesungguhnya Islam ini agama yang mudah. Jangan sekali-kali menggambarkan Islam menyusahkan. Dalam dakwah jangan sekali-kali kita tunjuk benda Islam ni macam benda yang susah. Ya. Islam yang mudah. Ya. Nabi kata yassiru, permudahkan. Ya. Yassiru wala tu'asiru, jangan kamu menyusahkan urusan agama. Ya. Hingga Allah buat Quran, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Taha, Allah saja yang tahu maknanya. Tidaklah kami turunkan Quran untuk menyusahkan kamu. Tengok. Jadi pendekatan dalam dakwah ialah pendekatan untuk manusia memikirkan agama bukan pembawa masalah. Sebab Allah Ta'ala tidak turun agama untuk menyusahkan manusia. Ya. Bila kita ajak manusia kepada agama, berarti dia keluar daripada kesusahan kepada kesenangan. Dia keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Dia keluar daripada musibah kepada rahmat. Dan ini yang kita bukan dia rasa lebih susah agama. Sebab itu permudahkan. Ya. Permudah hingga mereka rasa tertarik dengan Islam. Ya. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ya, pernah satu ketika seorang sahabat mari jumpa Nabi, seorang lelaki mari jumpa Nabi. Ya, dia kata, ya Rasulullah, ya, cerita kepada aku kalau aku masuk Islam ni apa yang perlu aku buat. Ya. Nabi kata, kamu jamin aku, kamu jangan berbohong. Itu saja. Ya. Berjanjilah kamu dengan aku, kamu tidak akan berbohong. Lalu dipikir kalau macam tu, okey lah. Nabi kata jangan minum arak, jangan zina, semayang, sunat. Lah. Ya. Kita awal-awal masuk Islam, potonglah. Ya. Dia tidak menarik. Dia rasa, pasal apa kita rasa menyusah benda yang mudah? Ya. Namun pun sunat. Tapi hukum wajib. Padahal hukum wajib, tapi kenapa kita tak kata berwajib? Kita kata bersunat. Ya. Padahal dia wajib pada Syafi'i. Ya. Baik, kita bicara lagi. Saya nak sebut bahawa bila laki-laki ni dia ucap-ucapnya masuk Islam. Dia balik rumah dia nak minum arak. Lalu dia fikir, kalau aku minum arak, nanti kalau aku jumpa Rasulullah, Nabi tanya aku, kau minum tak? Kalau aku kata tidak, aku bohong. Sedangkan aku berjanji tak bohong. Kalau aku kata aku minum, aku kena hukum. Maka dia tak minum. Ya. Datang pelacur dalam depan rumah dia. Ya. Masa tu dia duduk kat Bukit Bintang. Ya. Dia penguruh Bukit Bintang. Dia panggil. Ya. Ya. Dia fikir, kalau aku berzina, nanti jumpa Nabi, kalau Nabi tanya aku, kalau aku kata tidak, aku bohong. Kalau aku kata ya, aku dihukum. Akhirnya dia menjadi seorang Muslim yang baik. Okay. Ini dakwah ni dia pergi kepada benda yang jangan reject. Beri harapan. Yassiru, permudahkan. Bashiru, gembirakan dia. Ya. Sebab tu dalam pendekatan dakwah ni bukan pendekatan melarikan manusia. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahum walaupun tafadhal ghaliza qalbi la fadhu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah lah ya Muhammad, kamu jadi orang yang lemah lembut. Ya.
lemah lembut dalam dakwah. Jangan kasar dalam dakwah. Tapi tegas wajib. Tegas benda lain, tegas prinsip. Tapi keras tak boleh. Sampai Allah kata, kalau kamu keras dengan mereka yang Muhammad, Allah akan lari pada kamu. Baik, ini dalam konteks menarik mereka kepada Islam. Sebagai contoh, saya ingat sekarang dah banyak perubahan dalam konteks pendekatan dakwah. Ya. Dulu kalau kita tengok sembok, dilarang masuk. Sekarang dah tukar. Sekarang sila masuk kalau ada urusan. Ya. Dulu dilarang masuk, maknanya konotasinya negatif. Dilarang merokok. Sekarang terima kasih kalau tidak merokok. Kan, akan datang merokoklah kalau nak mampus. Ada. Baru saya buat. Jadi maknanya kalau kita buat sesuatu yang menyebabkan orang lari pada kita gagal. Soalannya, apakah lembut tu orang datang pada kita? Baik, soal manusia datang beriman ke tidak, ini bukan urusan kita. Kita harus beza. Kita jangan jadi Tuhan. Ya. Tanggungjawab kita ialah mengajar. Soal beri hidayah ialah soal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Bila mana Abu Talib termasuk Islam, Nabi menangis, Nabi duka cita, Nabi bersedih. Ya. Lalu Allah tulis Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh beri hidayah kepada orang kamu sayang. Hidayah soal lain. Tanggungjawab kita dalam konteks dakwah ialah bagaimana menarik manusia kepada Islam. Ya. Orang jauh dengan Islam lah, tu tahu dia. Ya. Ada seorang raja. Dia satu hari dia pergi jalan di bawah negara, dan dia tengok ada satu ekor anjing, cantik anjing. Lalu dibeli anjing, jual balik anjing itu, ya, dan dia panggil khadam dia, suruh jaga anjing yang baik-baik. Dia sayang sangat anjing. Lalu khadam dia jaga. Tiap-tiap hari khadam dia beri makan, beri minum, mandikan, bermain, berlatih dengan anjing tersebut. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Satu hari raja itu teringat pada anjing dia. Ya. Bila diingat pada anjing dia, maka dia pun pergi ke belakang istana dia. Dia masuk dalam pagar tempat anjing dia disimpan. Bila masuk saja, anjing itu menyalak dia dan dia itu terkam dia. Anjing itu tak kena tu raja. Anjing tadi gigit kaki raja tersebut. Dia luka. Raja tak mau. Panggil penjaga dia. Ya. Bila penjaga datang, anjing itu dia suruh diam, dia diam. Ya, baik. Ini cerita. Apa pengajaran dia? Tuan punya anjing ini raja, tapi yang beri makan pada anjing ini penjaga. Lalu anjing tadi menyangka tuan ini adalah penjaga. Yang bagi rezeki pada kita Allah, yang beri pada kita, yang sampai tangan kita makhluk. Jangan buat baik pada makhluk lebih pada Tuhan. Sebab Tuhan sebenarnya bukan raja, bukan kerajaan, bukan majikan. Tuhan punya sebenar harta yang bagi ialah Allah. Tetapi terkadang oleh kerana yang bagi beri pun dia, yang naik minyak pun dia, akhirnya orang rasa dia. Sebab itu bila kita jauh, bila masyarakat jauh dalam serba-serbi, jauh dalam konteks akidah, apatah lagi dalam konteks syariah, lagi jauh. Maka kerana itu pendekatan yang terbaik adalah bagi dalam konteks dakwah ialah memberi harapan untuk dia datang. Dan saya ingat dalam konteks ini, ya, Ustaz Zahar Idrus sebagai contoh, di antara pendakwah yang mengambil pendekatan yang positif, ya, pendekatan positif. Ya, saya tengok dalam analisa kepada apa-apa yang ditanya, dia jarang kata tak boleh. Dia kata, Ustaz, kalau saya nak dengar ceramah, saya bawa tunang saya, ya, naik motor, boleh tak boleh? Boleh. Dia kata boleh. Ya, kalau saya kata tak boleh, kan kahwin dulu. Tak, saya tak kahwin lagi, bawa jangan boleh. Boleh. Tak kahwin lagi boleh? Boleh. Tak. Boleh. Ya. Syaratnya tetap bakal Pak Mentua kena. Maksudnya, bila kita beri harapan dan kita letak syarat,
manusia bila dia nak, dia akan penuhi syarat tersebut. Okay. Sebab itu Nabi SAW sebut, yasiru wala tu'asyir. Permudahkan, jangan kamu susahkan. Gembirakan. Dalam konteks dakwah, bila kita beri harapan, manusia dia nak dengar harapan. Tuan-tuan biasa dengar kisah seorang laki-laki yang membunuh 99 ulama. Kenapa dia bunuh? Sebenarnya dia bukan nak bunuh, tapi dia kecewa dengan jawapan yang diberi oleh ulama tersebut. Dia tahu dia berdosa, dia tahu dia bersalah, dia banyak buat maksiat pada Allah, dia bunuh manusia, dia tahu. Tapi dia nak beri, dia pergi jumpa ulama untuk minta pandangan, minta panduan. Dia kata, Tuhan, saya dah bunuh 97 orang. Kalau saya bertobat sungguh-sungguh pada Allah, apakah Allah ampun dosa saya? Kata ulama, tak mungkin. Ramai sangat. Banyak sangat dosa, tak mungkin Allah ampun. 97 pun tak menang dah kena raya peduli. Dia pun bunuh ulama. Jalan jumpa seorang lagi ulama. Tuhan, saya dah bunuh 98 orang. Kalau saya bertobat pada Allah, Allah terima taubat saya. Kata ulama, tak mungkin. Tak mungkin. Dia bunuh 98. Jumpa yang ke-99. Demikian juga. Last kali jumpa seorang ulama. Kalau saya bertobat pada Allah, Allah ampun dosa saya. Iya, Allah akan ampun dosa kamu. Ini berita gembira bagi orang yang berdosa. Berita gembira. Berita gembira yang menyebabkan dia rasa seronok. Dia bukan lari. Dakwah ialah menarik, bukan melarikan. Dia kata Allah terima, insya-Allah Allah akan terima taubat kamu dengan 2 syarat. Letak syarat kemudian tak apa, tapi jangan terus tolak. Bila kita tak beri harapan, manusia hidup ni dia bergantung pada harapan. Allah Ta'ala sentiasa beri harapan. Wahai hamba-Ku, kalau kamu banyak dosa pada Allah, kamu bertobat pada Allah, Allah akan terima taubat kamu. Ini harapan. Jadi sentiasa Allah beri harapan supaya manusia jangan putus harapan. La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, jangan kecewa dengan rahmat Allah. Baik. Jadi oleh kerana itu manusia ni potensi untuk bunuh besar. Sebab itu kalau kita tutup, kita telah meletakkan satu situasi yang dia tidak punya masa depan. Tak boleh. Kata ulama tu boleh. Allah akan terima taubat kamu dengan 2 syarat. Yang pertama, jangan kembali ke tempat kau buat maksiat dulu. Yang kedua, dia kata hujung kampung sana ada satu orang alim, kamu pergi duduk dalam majlis ilmu dia. Makna boleh beri harapan, ingatkan dia jangan dia ulang tempat maksiat, dan beri petunjuk jalan kepadanya supaya dia boleh menjadi terus baik. Duduk dalam majlis ilmu. Jadi kalau kita tengok dalam konteks dakwah ini yang pertama. Yang kedua, pendakwah bukan penghukum. Nahnu du'atul la qudah. Kita adalah pendakwah, bukan penghukum. Jangan terlalu mudah menghukum seseorang dengan sebab kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Pernah satu ketika seorang sahabat menjadi Nabi SAW, lalu dia memuji-muji sahabatnya. Nabi tanya dia, engkau pernah berjalan bersama dia? Tak pernah dah. Engkau pernah tak semayang bersama dia? Tak pernah dah. Engkau pernah tak makan bersama dia? Tak pernah dah. Nabi kata kamu tak kenal. Nabi letakkan 3 syarat. Kita kenal sahabat ini, kita pernah pertama kita kena musafir bersama dia. Bila kita musafir bersama dia, kita akan kenal siapa dia. Dia jaga semayang ke, jaga aurat ke, jaga bicara ke, jaga persahabatan ke. Bila kita musafir, umpama kita berjalan, kadang-kadang bila kita berjalan, kita tahu kita depan jangan laju sangat hingga putus gerabak, tapi jangan lambat sangat sepak ke belakang, sepak kaki. Jadi orang yang depan sentiasa mengambil urat di belakang. Jadi oleh kerana itu dalam konteks ini ialah bila kita musafir kita kenal. Yang kedua, semayang bersama dia. Baru tahu dia Syiah ke Sunni. Kena tepuk banyak kali tu, tak ada apa-apa. Kalau dia nak terbang tu, Kemudian yang ketiga, makan bersama dia. Makan ni seni. Kenapa lagi masalah makan?
Kita perhati setiap manusia makan dia berbeza, cara makan berbeza. Ada orang berlauk semua, dikau semua orang. Itu baru bagi dia. Ada orang makan sikit, udang besar dia makan kemudian. Kita tanya dia, tak makan udang ke? Tak makan, lah sekali. Orang ini orang yang dia suka masalah selesai dulu, bahagia kemudian. Semua kemudian, laun kemudian, tadi kemudian. Susah selesai dulu. Ada orang tak apa, masalah serentak dengan gembira dia pun tahu sekali. Cara makan manusia tak sama, dan cara dia menghormati dan sebagainya bab lain. Cuma nak sebutnya kemudian pendakwah bukan penghukum. Kalau kita hukum seorang, tak ada guna dah Allah SWT utuskan kita sebagai pendakwah. Sebab tanggungjawab kita mengubah dia daripada tak baik kepada baik. Hukum ni hak qadi, hak hakim, menghukum. Pendakwah bukan penghukum, supaya kalau kita tu letak hukuman ke atas dia, kita dah blok antara kita dengan dia. Bila ada blok, tak mungkin hati kita terbuka untuk dia. Ya. Sebagai contoh, bila kita mendengar seseorang yang marah pada kita, atau benci pada kita, ataupun tolak kita, biasanya manusia akan balas keburukan dengan keburukan. Allah Ta'ala menyebut hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Dan kalau kita lihat kaedah dalam dakwah, bagaimana kita nak sesuatu daripada seseorang, kita kena bagi. Sebab kita akan dapat apa yang kita bagi. Kita hanya akan dapat apa yang kita bagi. Kalau kita nak penghormatan, kita kena hormat pada orang. Kalau kita nak kasih sayang, kita kena beri kasih sayang. Tak mungkin kita benci, lepas tu kita nak dia. Sebab tu dalam konteks dakwah ini, kalau kita keras, kalau kita hentam dia, pilihan raya kita nak diundi kita, tak mungkin. Tak mungkin. Sebab ruang ni, bila kita hentam dia, saya kadang-kadang di ceramah, naik atas pentas, nak naik je, kau datang Ustaz, ada 10 orang amal depan ni. Hentam Ustaz, hentam. Gila tu, saya kata apa lah ceramah. Tak. Dia bila masyarakat mari kepada kita, ini satu kejayaan. Sebab itu dalam konteks ini jangan kita, sebab bila dia mereka datang, ini satu rahmat, satu peluang. Dia nak mari dengar itu pun satu peluang. Maka kali itu dalam konteks pendekatan ini jangan sekali-kali kita terus menghukum seorang itu. Sebab hukuman itu kita membina blok antara kita dengan dia, membina gap antara kita dengan dia. Dan yang ketiga, Nabi SAW menyebut, fasaddidu wa qaribu wa basyiru wa yassiru. Kata Nabi, cari pendekatan yang terbaik. Apa pendekatan yang menghampirkan dia dengan Islam? Saya tertarik dengan satu peristiwa yang berlaku pada Profesor Zulkifli Muhammad almarhum. Beliau ada seorang ngaku UMNO, tapi dia ni minat bela burung. Profesor Zulkifli dijumpa, dia jawab, tengok dia mari, tak nak layan. Salam pun jawab, tak berjawab. Assalamualaikum, salam. Tak layan dia banyak. Tapi datang kali kedua, tanya tentang burung. Mari kali ketiga, hadiahkan paling burung. Lama-lama kebaikan, lama-lama boleh terima. Mula-mula borak di luar rumah, lama-lama jemput naik atas rumah. Tengok. Dan lama kelamaan, bila bincang, duduk bincang, dia tak kenal orang pas. Dia tak kenal kita. Sebab dia hanya baca Pusat Malaysia. Dia hanya tengok TV3. Dia tidak dapat gambaran sebenar. Bila dia tak tahu gambaran sebenar, yang diterima ialah apa yang dia tengok. Maka kali itu bila dia kenal kita, sebab tu anak ucap tahniahlah pada pemuda, pada payunir amal kita. Bila dia kenal kebaikan yang kita buat, dan inilah perjuangan Islam yang kita bawa pada mereka. Dan bila kita menghampiri mereka dengan semangat kita, tolong dia, bantu dia, tanpa mengira siapa dia, pada waktu itu dia akan terfikir. Manusia walaupun dia depan dia marah, belakang dia akan fikir. Dia akan jenguk balik. Sebab itu dalam pendekatan ini, sebagai contoh Nabi SAW, bila
Nabi lalu depan satu rumah, seorang Allah ni sentiasa maki hamba Rasulullah. Nampak Nabi, dia maki hamba, dia cercel Nabi, dia hina Nabi. Nabi dia, setiap kali Nabi lalu, begitulah Nabi kena. Satu hari Nabi lalu, tiba-tiba tak dia maki hamba. Nabi tanya, kemana pakcik tu? Dia kata, ya Allah, dia tengah sakit dalam rumah. Nabi pergi rumah dia, Nabi ambil air, Nabi penuhkan kepayaan dia, Nabi basuh pakaian dia, dan Nabi sediakan makan untuk dia. Dia tak tahu siapa yang tolong dia, hinggalah dia sembuh. Maka ditanya, siapa yang biasa datang tolong aku waktu aku sakit? Dia kata, orang yang kau maki hari-hari itulah orang yang tolong kamu. Masya Allah, kita mungkin tak sampai ke hak tu lagi, tak sampai ke hak tu. Tapi dalam konteks dakwah ya, bila kita mendekati seseorang, kita kena baca dia punya qadibun nas ala qadri uqulihim, bicara dengan manusia mengikut kadar kemampuan akal fikiran dia. Itu dalam soal bicaraan. Demikian dulu bila kita mendekati dia. Ana ada sedikit pengalaman dalam dakwah. Bila kita mendekati masyarakat kita berbagai-bagai level. Dalam apa ni tuan-tuan, pas akan jadi satu parti besar. Dia akan masuk dalam kita berbagai-bagai pemikiran, berbagai-bagai aliran pemikiran. Dan pas kita mesti bersedia benda besar, lebih besar yang ada ini tu kan. Ini baru separuh daripada ini. Kita akan ke depan ni, kita menjadi parti yang paling dominasi dalam negara kita. Parti yang rakyat letak harapan besar pada kita. Sebab tu pemikiran kita kena besar, kena terbuka. Bila kita berjiwa besar, berfikiran besar, kita tak akan ambil indah dengan benda-benda remeh-temeh ni. Orang yang ambil kisah dengan benda remeh-temeh, hingga dia tak ada masa dengan berdepan dengan benda-benda besar. Macam orang main bola. Orang bola, tuan-tuan, pernah tengok tak orang main bola ni berhenti cabut kemuncuk? Walaupun kemuncuk tu mengganggu dia, lekat di baju dia, tapi dia main dulu. Jangan cabut kemuncuk dulu. Ini penjaga gol cabut kemuncuk. Orang main bola, kakinya langgar, sakit. Dia bukan sakit, tapi dia tak peduli sakit itu. Yang penting cuma gol. Yang penting dia menang. Bila dia letak benda besar, tapi kalau dia ambil kira benda remeh-temeh, cabut kemuncuk, nyamuk, semua, kacau lah tu. Sebab tu kalau kita ada satu botol, satu barang, kita diminta masukkan 4 benda dalam barang tersebut. Yang pertama bola golf. Yang kedua batu kerikil. Yang ketiga pasir. Yang keempat air kopi. Contoh, kalau kita bawa pasir dulu, maka bola tak boleh masuk, batu kerikil tak boleh masuk. Apa yang kena masuk dulu? Bola apa dulu? Masukkan batu kerikil, masukkan pasir, masuk air. Kepala kita ni kecil, jangan masuk semua. Kalau semua benda nak masuk, memang tak pecah. Kalau pecah tutup lah. Tapi yang besar tak boleh masuk, kerana tak ada aulawiyat. Dalam menghadapi masalah cabaran dalam konteks dakwah, kita pas gerakan dakwah, gerakan politik lagi, nak tarbiyah umat lagi, memang banyak kerja. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala buat kita. Saya rasa yang paling sibuk adalah dunia Nabi Sulaiman. Tuan-tuan jangan lebih sibuk pada Nabi Sulaiman, saudara. Jadi kalau kita dalam pendekatan dakwah, kita berdepan dengan pelbagai. Ada orang yang kadang-kadang dia memang jahil, memang tak reti. Tetapi bila kita mendekati dia, apa benda, apa approach yang baik untuk dia? Apa pendekatan yang paling baik? Sebab tu kalau kita berdepan dengan orang ni, manusia ni dia kena beri penghargaan. Berilah penghargaan. Beri penghargaan. Dalam majlis, Islam datang bukan nak mencabut gajah-gajah, tapi nak fungsikan gajah-gajah supaya menepati syarak. Islam datang bukan nak buang benda-benda adat. Selagi mana adat tidak bercanggah dengan syarak, kekal. Maknanya kita tengok pendekatan dalam konteks dakwah ini, dia sentiasa meraih benda yang ada selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Bila bercanggah dengan syarak, maka tanggungjawab kita dalam konteks dakwah membetulkan dia bercanggah supaya tidak bercanggah. Dan inilah yang kata nanti, cari pendekatan terbaik untuk mendekati dia, mendekati masyarakat kita. Kemudian wabashiru, gembirakan dia.
Ada orang yang buat satu amalan karena dia nakkan pahala. Ada orang beramal nak cari redha Allah. Ya. Bila orang biasa beramal kan nakkan syurga Allah dan tak masuk neraka Allah. Tapi orang yang tahap atau makam dia lebih tinggi daripada itu, khawas. Ialah makam yang melihat dia beramal nak cari redha Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Maka kali itu dalam konteks pendekatan ini, dia kata dalam konteks dakwah kita, pengalaman kita dari turun, kita akan berdepan dengan berbagai jenis dan kita kena ready. Kena dalam keadaan hari ini, sebagai contoh, dalam cabaran media baru yang tak boleh nak kawal, kita memang tak boleh nak kontrol media baru. Media baru ni setiap orang nak menulis, dan setiap orang nak sebar apa yang ditulis. Sebab itu Islam letakkan syarat bakal itu diuraikan oleh Presiden, syarat-syarat tersebut. Dan kita kena bersedia dengan keadaan lebih berjiwa besar. Saya dalam pengalaman sikit lah. Biasalah kadang-kadang bila kita pergi dakwah, masuk faham kata ini pertama kita kena ada amalan peribadi yang kita kena jaga. Amalan peribadi ni kena ada. Orang jahat ni ramai. Berbagai-bagai. Sahabat kita di Mesir, rumah dia kena sihir, terbakar, kejap sana, terbakar sini. Yang baru semalam saya dapat maklumat, anak dia kadang-kadang hilang. Depan dia bukan anak dia sangka anak dia, rupanya orang lain. Dan berbagai-bagai fitnah. Mungkin sahabat-sahabat tengok dalam Facebook, sahabat kita di Sabah yang teruskan benda kita. Maknanya ada amalan peribadi yang kita kena jaga. Dan yang terbaik ialah maksurah. Paling tidak pun Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wasmi'u. Anda menerima zikir daripada Ibu Presiden. Zikir ini diambil daripada peristiwa yang berlaku kepada Syekh Abu Ala Al-Hadrami. Abu Ala Al-Hadrami ialah panglima tentera yang ditugaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi golongan murtad di Bahrain. Dia membawa 1000 orang, 1000 ekor kuda, 1000 ekor unta bersama dengan tentera, hampir 1000 orang tentera pergi ke Bahrain untuk melawan memerangi golongan murtad di Bahrain. Daripada Madinah nak pergi ke Bahrain, dia terpaksa menempuh padang pasir yang luas. Yang ini tak boleh dengan kuda. Kuda pun tak lepas, keledai pun tak lepas, minyak tak boleh sebab mahal. Unta yang terbaik. Lalu Abu Hadrami bawa unta. Oleh kerana berminggu-minggu menempuh padang pasir, menyebabkan kuda tadi, unta tadi letih, penat yang masak. Bila mereka rehat turun daripada unta dia, maka sedang tentera di berehat, unta tadi tiba-tiba mengamuk, lari. Semua unta tu lari tinggalkan dia. Mereka cuba kejar unta tu, tak dapat. Segala makanan, air, senjata, semua akan belakang unta tersebut. Lalu mereka duduk dalam keadaan tak ada bekal air, tak ada bekal makanan, tak ada apa-apa. Pada ajak mati dah. Pada waktu itu Allah Ta'ala menatang tentera. Dia kata, wahai sahabat-sahabatku, kita pergi berjuang untuk menegakkan agama Allah, menegakkan akidah. Kita bukan pergi buat maksiat pada Allah, kita bukan nak lawan Allah, kita bukan nak durhaka pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sekalian, apa rekahkan kita bila buat kami beri semangat pada sahabat-sahabat. Mereka malam itu duduk dan apa bahagia yang amat sangat hingga mereka bangun malam beribadah kepada Allah, merayu kepada Allah, minta tolong. Nak ke mana tak tahu, kenderaan tak ada, minta tolong. Sampai waktu subuh, mereka semayang subuh. Lepas semayang subuh, Syabal kami minta semua tentera berzikir dengan satu amalan, satu zikir. Lalu mereka duduk, Cengaruk mengatakan mereka duduk atas lutut masing-masing menghadap kiblat. Lalu mereka berzikir ramai-ramai. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta Ya Rabban. Itu lagi zikir, itu lagi, hampir habis waktu subuh, masuk waktu isyraq. Dia terus lagi berzikir, habis waktu isyraq, masuk waktu duha. Matahari makin tinggi, mereka merayu lagi pada Allah, merayu lagi. Tiba-tiba keluar mata air daripada dia. Keluar mata air. Air itu jernih, dan dia minum air itu, tentera bersyukur pada Allah, minum air. Setelah siap mereka minum air, tiba-tiba unta yang lari semalam balik semula. Datang semula, unta tadi minum air itu. Kemudian mereka tengok atas belakang unta itu, tak hilang satu balang pun. Air masih ada, makanan masih, senjata tak ada satu pun yang hilang. Lalu mereka penuhkan berkah dengan air tersebut. Lalu Wallah kami teruskan berjalan sampai di Bahrain berlaku peperangan. Alhamdulillah, 1000 tentera Islam berjaya mengalahkan 10,000 tentera yang murtad di Bahrain. Ketua murtad, dia mendengar melihat dia hampir kalah, dia terus lari, naik perahu menyeberangi menuju satu pulau di Bahrain. Tentera bola kami kejar. Sampai di pantai, mereka kata, wahai bola kami, depan kita lautan. Dia kata, teruskan. Maka berlakulah karamah yang kedua. Unta tadi berjalan atas air hingga berjaya menangkap ketua murtad, berjaya mengembalikan semula Islam di Bahrain. Takbir. Tapi jangan pula tonton baca ni jalan atas air. Saya nak tengok, saya nak kaitkan tentang perlunya amalan istiqamah dengan amalan. Perlu istiqamah dengan satu amalan. Tak kira pula Anda itu Quran Aziz, apa amalan yang paling baik? Dia kata baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Okay. Apa amalan paling baik? Ikhwan letakkan syarat untuk kita beramal dengan maksurah. Dan amal. Ya, hidup dalam dakwah, hubungan kita dengan Allah jaga.
Amalan pribadi kena jaga. Fitnah datang berbagai-bagai. Anak pernah terima surat kad Christmas. Selamat hari Christmas kepada Bishop Tuan Ibrahim Tuan. Semoga Allah laknat kamu, celaka kamu, itu biasa. Biasa. Satu hari pernah start kereta nak berceramah, seorang Allah datang, oi, nak cari rezeki mana ni? Nak cari makan mana ni? Biasa. Kalau kita rasa nak layan, dia mengganggu kita. Ibarat kita bawa kereta, ada seekor lalat dalam kereta kita. Kalau kita tangkap kadang, dia yang letak di depan. Kalau kita nak lawan lalat, berhenti. Istilah Quran dengan lalat, lawan lalat. Badan ke nak lawan lalat. Buka tingkap, dia tak keluar. Memang jenis lalat. Tapi tak badan lawan dia seorang. Ada masa. Kadang-kadang musuh ni sengaja campak isu supaya kita duduk sibuk benda lain. Dia buat benda lain. Bila rakyat marah pada kenaikan kos hidup, kenaikan gula apa semua, maka tiba-tiba dialih perhatian kepada isu jenayah. Tembok sana, tembok sini, mati. Tiap-tiap hari kena tembok. Gubal balik akta, tak ada dah. Tak mati dah. Tiba-tiba saja tak ada ditembak. Tiba-tiba saja tak ada dibunuh. Senyap. Baru ni tiap-tiap hari, pagi saja, petang saja, pagi saja, petang saja. Hingga kita rasa negara dah tak selamat. Tengah begitu dikeluar senarai kumpulan gangster di Malaysia. Kan? Macam-macam nama, 3 lain. Kumpulan 30, kumpulan 31. Tempat saya ada 2 kumpulan. Satu ROM 97, satu ROM 95. Ini gangster sebenarnya. Baik, saya sebut bahawa di antara benda yang kita kena jaga ialah bersiap supaya kita tidak diganggu dalam dakwah kita dengan kerja-kerja yang sentiasa. Sirah Nabi jelas. Waktu Nabi nak Isra Mi'raj, Nabi dipanggil. Ini gangguan dalam dakwah. Gangguan ini dia akan sentiasa mengganggu kita. Kadang-kadang benda kecil, kadang-kadang isteri, kadang-kadang anak, kadang-kadang jiran, kadang-kadang benda remeh. Tapi dia mengganggu kita. Jadi oleh kerana itu orang yang kena bersedia dalam perkara tersebut, insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Lalu Allah Taala menyebut wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-durja, dan minta tolong kepada Allah Taala, minta perlindungan kepada Allah pada waktu siang, pada waktu malam, dan sedikit pada awal pagi waktu fajar. Makna apa dia? Di sana ada kekuatan dalam konsep dakwah kita yang Nabi SAW, Nabi dengan para sahabat, Nabi usaha malam, Nabi merayu kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada amalan kita yang kita Nabi sebut minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. As-salat itu nombor 2. Sabar itu nombor 1. Ya allazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wattaqullah nombor 4. Sabar nombor 1. Sungguh-sungguh kamu kena sabar. Allah ulang 2 kali. Allah ulang 2 kali sabar. Kemudian warab itu bersiap sedia di semua penjuru-penjuru tempat kita. Bila masuk pilihan raya, ada tempat yang kita kena bersedia sepanjang waktu. Alhamdulillah. Kemudian bertakwalah kepada Allah. Allah tak memompak takwa bukan tak penting. Tapi bila Allah susul demikian, maknanya mudah bagi orang rasa nak bertakwa pada Allah. Yang payah ialah nak sabar dalam perjuangan. Kadang-kadang kerana tak sabar, dia umur manusia ya, dia umur kita semangat ni muda tengah semangat. Bila kita tua sikit, kita lebih rasional. Bila tua sikit, cepat marah. Bila tua lagi, cepat merajuk. Bila tua lagi, mudah kecil hati, bersendirian. Sebab tu kalau anda balik marah, tua tahu marah, itu tanda dia tua. Lepas ini dia mudah kecil hati. Mudah kecil hati. Bertanding tak menang, kecil hati. Orang tak calon, kecil hati. Lepas tu dia suka bersendirian. Akhirnya dalam jemaah Allah. Sahabat-sahabat sekalian, depan kita mutiara ilmu dalam dakwah yang sangat menarik. Tengoklah sirah pimpinan kita, sebab kita ni mata rantai dalam perjuangan Islam.
kita hanya mata rantai dalam perjuangan. Ya. Bila kita mata rantai dalam perjuangan Islam, orang dulu pada kita lebih dahsyat daripada kita. Sebab itu pusat kita telah minta supaya semua kawasan negeri dan kawasan menghidupkan balik kelab veteran PAS. Kelab veteran PAS supaya orang muda mengetahui, mengenali, menghargai jasa orang dulu pada kita. Zaman Nabi, kenapa kena ada ahli badar? Nabi menghormati ahli badar kerana ahli badar ni orang yang mula-mula, orang yang mula-mula hijrah dengan Nabi ke Madinah. Nabi menghormati mereka. Dalam PAS orang lama-lama dia lebih teruk daripada kita, berdepan dengan macam-macam, kita hargai dia. Yang hidup kelab-kelab ni, sebab kelab veteran. Sebab saya fikir satu hari saya akan masuk kelab tu. Dan saya tengok anda pun bakal-bakal penghuni kelab tersebut. Orang tua pernah jadi muda, cuma orang muda ni belum jadi tua. Jadi oleh kerana itu sahabat-sahabat sekalian, bila kita tengok dalam PAS ni, kita berdepan dengan pelbagai benda, pelbagai cabaran. Nak sampai tahap hari ini, Allah Rabbi, kita sekarang sampai tahap macam mana kita nak dakwah kita untuk menterjemahkan rahmat Islam ni sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ni zaman kita, zaman anda semua ni. Zaman kita nak laksanakan, nak terjemahkan Islam ni sebagai rahmat. Rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin. Bukan rahmatan lil mukminin. Bukan rahmatan lil malayuin. Rahmatan lil alamin. Nak terjemah Islam rahmat, jangan dia rasa takut, jangan dia rasa nak lari. Sebab tu bila kita berjaya menterjemahkan, yang sebut tadi ada 3 komponen. Antaranya ialah diri kita membawa jemaah image. Kita membawa image. Saya dulu di ceramah mana dulu? Macam ni lah. Ukur 40, lepas tu menang cepat. Saya nak sedar hati orang jaga bil. Sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau kita bersedia ke arah itu, menterjemahkan Islam sebagai rahmat, pertama kita membawa imej jemaah. Bila kita dakwah peribadi, orang tengok kita, orang PAS ni imej dia sangat tinggi, sangat tinggi. Alhamdulillah kita berjaya memelihara perkara ini. Maka kerana itu kita jaga. Macam zaman dulu kalau di kampung, kalau Pak Haji di kampung ni cukup dipercayai. Kalau Johor punya Pak Haji, oh lagi taraf dia tinggi tu. Haji Johor lain. Anak Pak Haji Johor pun lain. Di kampung-kampung kalau Pak Haji hutang, Cina malu nak tulis. Sebab dia yakin Haji bayar. Dulu. Sekarang Cina dah tak bayar. Haji pun sama tak bayar. Bila kita dalam PAS, kita bukan saja bawa kita bawa imej jemaah. Kita bawa imej jemaah, kita bawa empati. Tolong jaga empati. Tuan-tuan sekalian yang amat, kita bertugas bawa motor. Kita bawa pakai baju PAS, kita pakai baju yang amat. Bersama kita imej jemaah. Jaga jemaah. Jaga imej jemaah. Sebab orang sentiasa mencari kesalahan. Biasalah orang yang duduk tinggi dia nampak kesalahan daripada orang duduk bawah. Itu biasa. Jadi bila orang tengok kita letak harapan tinggi, dia anggap kita ni manusia sempurna. Jadi oleh kerana itu kita menjaga bersama tubuh kita buat jemaah kita. Maka dalam konteks dakwah kita nak tunjukkan, alhamdulillah jadi bila kita berhimpun, kita jaga semua jemaah, kita jaga aurat, kita jaga hubungan hubungan laki-laki wanita, kita tunjuk dan mereka boleh nilai. Sebab masyarakat dia menilai kita. Dia pun tahu UMNO sekarang dah ada sampai penghujung. Tuan Mahathir pun sebut UMNO dah tua dah. Dah tua. Bila tua kena penyakit tua. Penyakit tua tak ada obat. Mana ada obat penyakit tua? Penyakit tua obat dia tunggu mati. Cuma masalah kita ialah masyarakat
tahu kelemahan dan tak boleh nak kulit. Cuma kita perlu meyakinkan. Keyakinan tu Nabi sebut dalam hadis, naja awwalu hazil ummah bil yaqin wal zuhdi wa yudriku akhiruha bil bukhli wal amali. Berjaya generasi awal sebab yakin. Proses sekarang proses membina keyakinan dalam diri pendakwah. Kita meyakinkan masyarakat tentang perjuangan yang kita bawa. Yakinkan masyarakat dengan Islam masa depan. Harapan rakyat kepada Islam ni kita tunjukkan. InsyaAllah masa depannya tak ada pilihan lain melainkan balik kepada Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Allah memuliakan kita disebabkan Islam yang kita bawa. Alhamdulillah. Setiap saat kita berada perjuangan Islam, setiap detik kita, setiap pemikiran kita, setiap mesyuarat kita, setiap pergerakan kita adalah debu-debu yang menyelamatkan kita daripada azab Allah di akhirat, insya-Allah. Ini sahabat-sahabat sekalian, oleh kerana kita membawa empati, jemaah dalam pendekatan dakwah pun kena jaga. Sebab kita bukan untuk pilihan raya semata-mata. Pilihan raya itu satu ruang kita. Tapi pilihan raya itu bergantung kepada apa yang kita buat selama ini. Walaupun kadang-kadang kita tolong, kita bantu, kita buat kebajikan dan sebagainya, belum tentu mereka nak sokong kita, nak undi kita. Tetapi kita membuka ruang sangka baik mereka kepada kita. Alhamdulillah. Dan ini penting. Sebab itu kalau kita tengok dalam peringatan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka kita dapati bahawa bagaimana kita dalam konten awal bila kita berjaya meyakinkan. Yang pertama, berjaya kenapa? Kerana yakin. Yang kedua, generasi awal berjaya disebabkan mereka zuhud dengan dunia. Zuhud dengan dunia, bukan tamak dengan dunia. Apa makna zuhud? Zuhud ialah orang yang diberi dunia dan segala isinya, tetapi tidak sombong, tidak terkepul. Itu zuhud. Bukanlah zuhud itu orang yang pakai copan camping, orang pakai baju koyak. Itu bukan zuhud, itu sesat. Itu bukan zuhud. Zuhud ialah orang yang Allah bagi pada dunia dan segala isinya, tapi dia tidak sombong, tidak takabur. Maka itulah zuhud. Jadi oleh kerana itu bila kita duduk dalam perjuangan Islam ni, kita generasi awal berjaya. Kalau kita nak berjaya, kita ikut jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ikut jalan tersebut, kita akan berjaya. Wala tatabassu bulan. Jangan sempang sepakan. Dakwah tak ada shortcut. Dakwah tidak ada shortcut. Dakwah tidak ada jalan pintas. Dakwah ialah jalan yang kita kena lalui sebagaimana Nabi lalu, para sahabat lalu, dan para tabi'in lalu. Kemudian akhir sekali, di antara menjadikan diri kita sebagai model dalam dakwah, pergerakan dalam dakwah. Pengalaman sikit saya dengan kawan-kawan yang lebih lama itu, lebih banyak pengalaman dalam dakwah. Maka kita dapati bila kita turun dalam masyarakat, satu masa dulu ya akhir, orang bukan Islam jauh dengan kita. Dia tengok kita pun satu, kalau dia tengok orang padatan dengan jubah dengan serban, dia rasa ni ekstrim, ni terlampau. Satu masa dulu bila dia kenal kita, berkawan dengan kita, kita tunjuk akhlak dan kita tidak menyembunyikan. Sekarang baru dia tahu ukur yang pakai serban ni tidak ekstrim, yang pakai songkok dia ekstrim. Lebih tinggi songkoknya, lebih kuat ekstrim. Jadi bila kita tunjukkan dan mereka kenal kita, dan kita tidak berbohong dengan dia. Jangan bohong. Jangan bohong. Kita jujur dalam persahabatan. Dalam wafakat kita, kita beritahu. Kalau yang kita nak tegas, kita tegas. Dan mereka tahu ketegasan kita. Apa dasar PAS? Mereka tahu. Mereka perlu tahu apa dasar perjuangan PAS. PAS memperjuangkan Islam. Islam bukan menolak hak orang bukan Islam. Islam meletakkan prinsip. Prinsip tidak menganiaya orang bukan Islam. Jadi bila mereka yakin dengan itu, insya-Allah. Cuma Nabi sebut dalam hadis tadi, wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amal. Generasi akhir dia gagal dua sebab. Yang pertama, berkira dengan Allah Ta'ala. Bakhil, berkira dengan Allah. Nak derma, nak sumbang, nak beri jemaah, berkira. Dengan kawan tak berkira, dengan orang lain tak berkira. Dengan Islam dia mula berkira. Jangan. Siapa-siapa yang berkira dengan Allah, Allah berkira dengan dia besok di akhirat. Siapa-siapa yang tak ada masa dengan Allah, Allah tak ada masa dengan dia besok di akhirat. Orang yang sempurnakan Allah, Allah akan sempurnakan dia.
Sebab itu kita sentiasa baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa baik sangka dengan Allah. Allah tak pernah buat benda tak baik. Cuma manusia jahil. Kerana itu kita rasa kecewa. Umpama kita bawa kereta, tiba-tiba kereta kita pancit. Ada orang turun, dia tendang tayar kereta dia. Dua-dua sakit. Asalnya satu sakit. Dia tendang tayar, kaki dia pula sakit. Kalau dia berfikir baik, mungkin Allah pancitkan tayar dia nak selamatkan dia pada musibah besar depan. Dia tidak akan marah pada aku.